Ya Lat Kuala Langat. Terima kasih Datuk Jadi Pertua. Isunya ialah satu rang undang-undang akan diperkenalkan dalam konsep umur persaraan yang dibicarakan puluhan tahun oleh kebanyakan kesatuan-kesatuan sekerja. Permasalahan kepada NGO dalam angka 55, keramat mana nombor itu diambil, dari mana asalnya datang, semua orang tiada jawapan. Tetapi hari ini Menteri, setelah saya bicarakan terlebih awal, tuntutannya dibuat, tercetuslah satu rang undang-undang umur persaraan. Sekalung tahniah kerana memberanikan diri untuk menjawab soalan 54 tahun yang lalu. Apapun untuk memastikan tuntutan dan juga realistiknya bahawa akta ini boleh menyelamatkan keadaan dalam usia untuk mengangkat pendapatan rakyat yang berpotensi, yang sehat, yang berkebolehan. Satu perkara yang dibuat adalah tuntutan yang dianggap yang baik. Datuk Yang Dipertua, merujuk kepada keseluruhan akta ini, saya melihat kandungannya dengan penuh tawaduk, dengan penuh khusyuk, dengan penuh kena batang. Itu bawa ayat dia. Kena batangkan dengan ayat tu. Dengan tawaduk dan dengan khusyuk saya membaca. Umur 60 sasaran utama. Apa yang boleh diambil daripada ini ialah seperti mana yang Bagan cakap tadi. Peralihan satu perwataan perlu dikira kembali kepada Parlimen untuk digaris pandukan supaya ianya berasaskan kepada kekuatan akta ini sendiri. Seperti mana yang telah dimaklumkan terlebih awal, bila waktu itu dibuat macam subcontractor labor ditukarkan pada contractor labor. Apabila diperlakukan begitu, Menteri menggunakan kuasa yang ada untuk memastikan contractor labor itu tidak dilawan galangari ataupun dilanati. Namun kedapatan syarikat tertentu yang mengamalkan subcontractor labor, kata contractor labor, daripada simpangan yang sepatut wajibnya diberikan kepada peladangan. Jawapan saya pada timbalan Menteri di waktu itu tiada jawapan. Namun yang jelas ialah kekuatan akta itu yang boleh diangkat dan dipastikan, diamal dan diberi perhatian serius oleh syarikat-syarikat tertentu. Dan ini terkesan apabila akta rang undang-undang ini melengkapkan satu undang-undang hukuman, iaitu 10,000 dikenakan. Namun yang jelas, Datuk Speaker, sedenda 10,000 itu sebenarnya tidak lengkap kalau tidak diletakkan memenjarakan. Kerana apa? 10,000 itu tiada hasil kesannya kepada majikan-majikan keparat ini yang mengkhianati dan melanggari segala undang-undang negara yang pun berlaku dalam suasana hari ini, yang tidak boleh diambil tindakan atau tidak mau diambil tindakan oleh penguasa, oleh kementerian. Kalau itu jalan pintasnya, saya lihat boleh memastikan setiap mereka yang tergulung sebagai pemain sebenar akan memastikan rang undang-undang ini didaulatkan. Dan saya mencadangkan kepada kementerian supaya memanjangkan daripada 10,000 bersama-sama dengan memenjarakan sekurang-kurangnya keparat-keparat ini akan akur dan akan menilai bahawa mereka juga terlindung ataupun mereka juga dikawasi oleh undang-undang ini. Datuk Speaker, persaraan dalam bentuk perjanjian seperti mana yang telah pun digaris pandukan sebelum ini. Perjanjian bersama Seksyen 13 atas perusahaan menjelaskan kedua-dua pihak harus mencapai kesepakatan, dan bila kesepakatan itu dilunaskan maka berlakulah satu perjanjian bersama mengikut Seksyen 14 atas perusahaan 1967. Soalannya apa? Soalannya kalau sekiranya akta ini dilanggar, ketua pengarah boleh merujuk terus, dan kalau ada prima facie jatuh hukum dilakukan dan boleh diforwardkan ataupun dirujukkan kepada Mahkamah Tinggi.
seperti mana yang adalah perjanjian bersama, sesuatu dispute ataupun pertikaian berlaku di bawah Seksyen 18 Akta Perusahaan 1967, ianya wajib dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan untuk pertikaian. Namun yang jelas, akta ini memberi ruang langsung kepada Ketua Pengarah untuk mempertegaskan bahawa konsep, syarat ataupun solution untuk penyelesaian ini melalui Ketua Pengarah, dan Ketua Pengarah akan merekomendasikan terus membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi. Berbeza dengan perjanjian bersama di bawah Akta Perusahaan dibawa ke Mahkamah Perusahaan. Namun yang jelas pada hari ini ialah satu perkara yang agak saya sedikit mengelirukan, peranan yang boleh dimainkan dalam Mahkamah Perusahaan penyebab kepada apa kedudukan perjanjian bersama. Sedangkan dalam pelanggaran perjanjian bersama itu ada di bawah Seksyen 56 kalau ia melanggar perjanjian bersama. Yang jelas ialah akta ini mempunyai satu kuasa Ketua Pengarah yang begitu besar dalam membentuk satu hukuman. Katakanlah di waktu itu dia melihat perbuangan atas tidak mau mengambil pekerja yang berusia 55 tahun ke 60 tahun dan tidak ada prima facie bagi pandangan pribadinya, dan kes ini mengikut akta ini boleh dirujuk balik, tetapi tidak boleh dirujuk immediate, harus dirujuk kepada Ketua Pengarah, dan Ketua Pengarah balik dalam masa 30 hari. Dan saya menganggap bahawa 60 hari itu dalam tempoh yang diberikan oleh akta ini memberi satu persoalan. Adakah itu tidak memanjangkan mereka yang menanti? Sebab ialah mengikut Seksyen 30 Akta Perusahaan 1967, 24 bulan saja yang Datuk Speaker yang layak memohon papasan. Dan ini memberi satu isyarat bahawa kalaulah ini boleh diangkat untuk mengatakan bahawa akta ini boleh dilanjutkan sekiranya berlaku pelanggaran oleh pihak majikan. Katakanlah seorang pekerja itu kerjanya sehat tetapi mukanya tak handsome, umur 55 tahun dia pecat. Ini umurnya 55 tahun tapi badannya ataupun mukanya sungguh tampan dan bergaya. Dilanjutkan atas itu, maka Ketua Pengarah kata tidak ada prima facie. Ketua Pengarah kata ada prima facie, ada kes, bawa ke Mahkamah Tinggi, menang. Dan tuntutan itu boleh dibayar berterusan sampai usianya, kalau 3 tahun ke itu 3 tahun lah ia dibayar. Dan akta ini sungguh lumayan, dahsyat, sungguh lumayan. Tetapi saya nak beritahu Menteri, kalau ini boleh dibuat, Seksyen 30 Akta Perusahaan 1967 itu tolonglah pindah balik. Janganlah buat 24 bulan, bagilah ruang itu semaksimum. Saya beri contoh, Royal Selangor Golf Club lawan dengan Club Employees Union, Mahkamah Rayuan menang, Mahkamah Industri menang, Mahkamah Tinggi menang, Mahkamah Rayuan menang. 7 tahun, 7 tahun, bayaran 2 tahun, 5 tahun ialah pecik. Jadi persoalan sekarang ni ialah kalau ini boleh diangkat sebagai satu sandaran, saya mohon Menteri, kalau boleh Menteri, rujuk kembali Seksyen 30 Akta Perusahaan itu, dikembalikanlah balik hak itu. Janganlah kita padu aruskan kepada Allahyarham Harun J seperti mana yang dibicarakan. Dan saya tahu bahawa Eric Yang Arif Eric Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dengan Malik Hakim, yang mana 5 tahun itu dia juga sebagai satu kejutan kepada syarikat Telekom di waktu itu, Telekom ke Tenaga Nasional di Sabah, dan terkesan daripada itu maka pindahan itu dibuat oleh menteri, bukan menteri ini, menteri sebelum tu. Tapi menteri ini dia jiwanya besar, jadi saya minta dia rujuk kembali supaya dapat membentuk satu adilan yang saksama. Datuk Speaker, merujuk kepada appointment letter ni daripada proses yang tidak terpanggil daripada akta ini. Saya teringat Datuk Yang Arif, Datuk Faizul pada tahun 2001, tak silap saya, 2001-2003 merewardkan satu hukuman yang diberikan kepada seorang yang tidak mendapat appointment letter. Dalam proses itu dia wajib mendapat, tapi dia tak ada. Tapi proses tempoh itu panjang sampai bertahun. Maka Yang Ahmad Arif Fairuz itu menolak award yang telah pun dibuat pada tahun 1977 oleh Yang Arif pada ketika itu Tun Azlan Shah,
yang mana menggunakan undang-undang Commonwealth Case India untuk sebagai rujukan, dan akhirnya telah dibatalkan oleh Yang Arif Firdaus. Sampai hari ini tidak ada yang mencabar atas award itu. Yang jelas ialah saya tidak bersetuju sangatlah Menteri kalau dalam proses probation period yang diberikan kelaikan tidak dalam proses kelaikan akta ini. Sebab bagi saya appointment letter itu tidak ada tempoh itu tidak ada. Dan begitu juga dengan pekerja kontrak tak ada tempoh. Macam dah kita amalkan dan kita luluskan dalam dewan ini subcontractor labor, kita tukar pada contractor labor. Dan kesannya ialah syarikat-syarikat durjana ini boleh mainkan isu ini hinggakan boleh melengah-lengahkan waktu. Sebagai contoh, saya pick daripada, saya ambil daripada rujukan kes yang telah saya buat. Contohnya begini, kontraknya 2 tahun, nak masuk habis 2 tahun, sambung lagi Fitri, sambung lagi 2 tahun, nak masuk nak habis, sambung lagi. Jadi kontrak itu sampai bila? Apabila kontrak itu nak terlaksanakan menjadi kerja permanent. Ini itu isu yang besar sebenarnya. Ya, walaupun agak kecil dalam 20-30 ribu, tetapi 20-30 ribu inilah penyakitnya akan membebankan negara. Dan saya tidak bersetuju kalau provision kontrak itu tidak tergolong, sebab kita dalam kontrak definisinya meluas, subjektif, meluas, dan saya tidak menampak. Jasin, jangan tangan-tangan kotor ya, ini tangan bersih semuanya. Silakan. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, terima kasih sahabat saya lah. Saya rasa seronok betul mendengar ucapan yang berhormat tadi. Tapi apa pun yang Ibu Ketua,